Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Faqala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid darini amin. Telah berkata Imamul Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Wahai gulam, tinggalkan omong kosongmu mengenai Allah dan ikutilah perjalanan kaum khusus itu dalam kata bicara mereka dan perbuatan mereka. Jangan kamu berangan-angan hendak sampai kepada Tuhan dengan dakwaan dusta, tetapi sabarlah atas bala sebagaimana mereka semua bersabar menanggungnya, supaya kamu sampai kepada Tuhan sebagaimana mereka telah sampai. Kalaulah tidak kerana bala, nescaya semua orang boleh banyak beribadat dan berzuhud, tetapi datang bala menimpa mereka dan mereka tidak sanggup bersabar menanggungnya, dan kerana itu mereka terhijab, yakni terdinding dari pintu Tuhan mereka. Siapa yang tidak ada sabarnya, tidak ada kurniaannya. Sebab tiada mampu bersabar dan mereda musibah, itulah yang menyebabkan terkeluarnya kamu dari senarai ubudiyah kepada Allah Azza wa Jalla. Telah berkata Allah Ta'ala dan setengah kitabnya, yakni wahyunya, man lam yarda biqada'i wa lam yasbir ala bala'i falyattakhidh ilahan siwaya. Siapa yang tiada merelai takdirku dan tidak bersabar atas balaku, maka carilah Tuhan selain aku. Patuhilah dia sebagai Tuhanmu dan jangan pandang kepada selainnya. Dan apa yang ditakdirkan itu ada yang buat kamu, tak ada yang di atas kamu. Fahamilah Islam benar-benar supaya kamu sampai kepada iman. Kemudian fahamilah iman benar-benar supaya kamu sampai kepada yakin. Maka ketika itulah kamu akan melihat apa yang kamu belum pernah melihat sebelum itu. Yakin itu akan memperlihatkan kamu berbagai perkara sesuai dengan hakikat gambarannya, sehingga menjadilah yang berita itu dapat dilihat oleh mata. Yakin itu akan membawa hati kepada Allah Azza wa Jalla, lalu memperlihatkannya semua perkara yang berlaku dari Allah. Bila hati itu sudah berdiri di pintu Allah Azza wa Jalla, dia letakkanlah di tangannya limpah kurnianya, sehingga dia pun menjadi seorang yang sangat suka bermurah hati. Dia memberi apa sahaja pada manusia dan tidak merasa bakhil apapun terhadap mereka. Hati yang baik yang sealiran dengan kehendak Allah Azza wa Jalla itu mestilah murah hati. Kerana kebatinan yang sudah disucikan dari segala kekeruhan hidup itu mestilah bersifat murah hati. Betapa semua itu sampai tidak berlaku kepada keduanya, sedang Allah yang bersifat pemurah dari sekalian pemurah sudah bermurah hati kepadanya. Muslimin dan muslimat sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, kalau sebelum ini kita menceritakan bagaimana dalam hubungan kita dengan Allah ialah kesungguhan, keyakinan terhadap semua janji Allah yang menjadikan kita tidak berkira-kira dalam melakukan kebaikan, yang menjadikan kita tidak akan mengurangkan kebaikan yang sepatutnya kita lakukan, kerana luas dan besarnya kurniaan Allah Ta'ala. Walaupun jiwa kita ini yang
Di dalamnya ada hawa nafsu, di dalamnya ada kecintaan pada dunia, di dalamnya terpengaruh dengan orang sekeliling kita, dan di dalamnya juga gangguan serta wasawis, was-was syaitan. Namun bila keinginan kita untuk melakukan kebaikan, ketaatan pada Allah, sentiasa kita akan datang keraguan. Sentiasa akan datang keadaan-keadaan yang menjadikan kita merasakan kita lemah. Maka bila kita mengingati kembali bagaimana janji Allah dan sifat pemurah Allah Ta'ala pada kita, maka kita tetap bermujahadah, bersungguh-sungguh dalam melakukannya. Wa man yujahidu fa innama yujahidu li nafsih. Siapa yang bersungguh-sungguh untuk menjadi baik, maka dia telah memberikan kebaikan untuk dirinya. Dan siapa yang mujahadah, maka manfaat mujahadah itu akan diperolehinya. Maka Syekh menyebut tentang orang-orang yang hendak sampai pada Allah tapi cuma dengan dakwaan. Kita akan dengar orang cakap, saya sayang Allah, saya cinta Allah. Kita dengar orang yang berkata, saya nak masuk syurga, saya hamba Allah. Tapi kebanyakan kata-kata ini merupakan kata-kata kosong. Allah Ta'ala tak akan biarkan kata-kata ini diucapkan, didakwa oleh mana-mana manusia, melainkan Allah Ta'ala akan uji. Maka dengan ujian itu akan zahir siapakah orang yang benar-benar cinta, sayang, taat, patuh kepada Allah. Allah Ta'ala berfirman, ba'da a'udzubillahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun, walaqad fatanna alladhina min qablihim falya'lamanna alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Apakah manusia menyangka hanya dakwan berkata kami beriman lalu mereka dibiarkan begitu sahaja? Kami akan uji mereka, dan kami akan zahirkan siapa yang benar di kalangan mereka dan siapa yang bohong. Maka Syekh Abdul Qadir menyebut di sini, tak payahlah kita nak dakwa lebih-lebih. Kita cinta Allah, kita sayang Allah. Tak payahlah kita nak dakwa kosong tadi kalau kita sendiri tak mampu bersabar dengan segala ujian-ujian Allah Ta'ala. Kerana orang-orang yang terdahulu yang mengatakan mereka cinta pada Allah, mereka melalui ujian yang begitu berat. Sama ada kita ambil contoh tertinggi, orang yang menyintai, menyayangi Allah, para Nabi dan Rasul, maka ujiannya berat. Yang disumbat dalam penjara, yang ditolak ke pergi buta, yang dibunuh, yang dipenggal kepala, yang digaji kepala, yang diseksa, yang dihina, yang dinista, yang difitnah, yang dilabelkan dengan pelbagai labelan yang paling buruk pada zaman itu. Dan mereka melaluinya dengan sabar. Mereka melaluinya dengan kebergantungan kepada Allah Ta'ala, sehingga mereka senantiasa tekun, sentiasa tabah, sentiasa istiqamah. Maka mereka tidak perlu mendakwa apa-apa, tapi mereka membuktikan. Kita berada pada zaman orang suka dakwa, berbanding zaman dahulu orang yang suka buktikan. Zaman inilah yang disebut oleh para ulama, kita akan dapati ramai orang boleh bercakap, tapi tak ramai orang boleh buat. Hatta bila mana kita dapati orang tu buat, tidak ramai yang ikhlas di kalangan mereka. Maka kalau sekadar kita nak dakwa untuk mendapat kedudukan di sisi manusia, mendapat pujian mereka, atau mendapat apa sahaja yang berkait dengan makhluk, maka Allah pasti akan datangkan ujian sehingga kita tidak mampu lagi berdiri. Kenapa? Siapa yang mendakwa dekat dengan Allah, dia tak semudah yang disangka. Allah akan menapis siapa yang pembohong. Dan bagaimana tapisan Allah? Allah datangkan ujian. Ujian pada dirinya, ujian pada keluarganya, ujian pada anak-anaknya, ujian pada hartanya, sehingga dia
tidak lagi punya pergantungan dengan semua ini, bukan tidak menyayangi semua ini, menjadikan dia bergantung mutlak kepada Allah SWT. Sebab itu dibacakan kepada kita satu hadis kudusi. Man lam yarda biqada'i, siapa yang tak reda dengan ketentuan aku, walam yasbir ala balai, dan dia tak mampu sabar dengan ujianku, falyattakhid ilahan siwaya, cari Tuhan lain. Kerana kalau kamu nak bertuhankan dengan Tuhan ini, sebagaimana lafaz dan ikrar kita, raditu billahi rabba, aku reda Allah sebagai Tuhanku. Maka kita sebut dalam doa kita yang diajar oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, raditu billahi rabba, aku reda Tuhan itu sebagai Tuhanku. Baik, perkataan ni Rabb, apa maksud Rabb? Yang menguruskan seluruh kehidupan kita, yang mentakdirkan seluruh kehidupan kita. Maka orang beriman bila mana dia mendapat satu takdir, dia menyerah diri pada Allah, dia redha dan dia serah diri pada Allah. Kemudian dia beristighfar kepada Allah, dia bertaubat kepada Allah. Maka dia berfikir melihat hikmah bagi membina diri yang lebih baik. Setiap kali berlaku bala, ujian pada dirinya, maka dia berfikir untuk keluarkan hikmah yang mampu menjadikan dia jadi lebih baik. Sebab itu orang beriman, setiap kali dia uji, dia jadi lebih baik. Dia tak akan jadi lebih teruk. Bila dia jadi lebih teruk lepas diuji, berarti dakwaannya palsu. Kalau kita lihat seorang yang bila mana Allah uji dia, dia makin kuat, dia makin bersungguh-sungguh, dia makin menunjukkan dekatnya dengan Allah SWT, maka saksikan ini bukanlah golongan yang mendakwa kosong, bukan, mereka lah golongan khawas. Bila kita sebut kataan khawas, iaitu orang yang istimewa. Khawas, orang yang terpilih. Khawas, orang yang pada dirinya ada sifat-sifat yang ada pada para Nabi, sifat para Nabi. Khawas, pada dirinya ayatullah, tanda-tanda kebesaran Allah. Pada dirinya ada tanda kebesaran Allah. Khawas yang menjadikan seorang yang melihatnya mengingati Allah. Khawas yang menjadikan seorang yang mendengar bicaranya bertambah ilmu dan keyakinan pada Allah. Khawas yang bila dilihat amalannya mengingatkan kita pada akhirat. Maka ini sifat khawas. Khawas kita akan dapati sifat pertama mereka ada sabar yang tak boleh dikiaskan dengan orang lain. Sabar mereka seperti seorang yang redha dengan nikmat. Mereka sabar redha dengan ujian. Kita kan, kalau kita dapat nikmat, kita rasa puas hati. Kita pergi tangkap ikan, dapat ikan banyak, puas hati, nikmat. Kita bila mana belajar, berjaya, kita puas hati. Perasaan yang tak boleh kita gambarkan, gembira sangat-sangat. Maka golongan khawas, bila datang ujian, sifat yang kita rasa ada pada mereka, gembira sangat-sangat dengan ujian Allah. Kan di situ mereka merasakan kebaikan, teguran Allah. Mereka merasakan bahawa ini adalah pemerhatian Allah pada mereka. Sebab dalam hadis Nabi kata, man yuridillahu bihi khairan yusib minhu, rawahul Bukhari. Siapa yang Allah nak jadikan dia baik, Allah akan uji dia. Yusib minhu, diuji. Dalam ujian-ujian tadi menjadikan dia mula mengenepikan makhluk. Dia nampak Allah. Dia nampak Allah dengan keyakinan dia. Dia nampak Allah dengan kesabarannya. Dia nampak Allah dengan ujiannya. Dan dia nampak Allah dengan pergantungannya. Ketika mana orang lain hidup tanpa ujian ini, melihat manusia, melihat dunia, melihat nafsunya. Bahkan bila mana diuji sehingga putus manusia sekelilingnya dan kekuatan yang ada padanya, maka dia lebih hampir kepada sifat putus asa. Tapi golongan khawas, mereka tak putus asa. Mereka tidak berputus asa. Bahkan mereka sentiasa jadikan sabar sebagai senjata mereka, perisai mereka. Bahkan nyawa mereka ialah sabar. Sabar tu jadi nyawa mereka. Kerana itu Allah Ta'ala bila menyebut tentang golongan bersabar dengan ujian Allah, maka Allah Ta'ala menyebut tentang manusia yang paling banyak dapat pahala.
Bukannya yang sembahyang paling banyak dapat pahala. Bukannya yang puasa paling banyak dapat pahala. Bukannya yang bersedekah paling banyak dapat pahala, tapi yang sabar. Allah berfirman dalam Al-Quran, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Bahawasanya tak ada yang lain, akan disempurnakan bagi orang yang bersabar itu pahala mereka tanpa ada batasan. Ketika mana sebut ibadat ni pahalanya banyak ni, yang ni pahala banyak ni, tapi bila datang sabar, pahalanya tak boleh disebut. Allah mengatakan bighairi hisab, tanpa hitungan, tanpa limit. Kerana itu orang-orang khawas mencari jalan yang menjadikan mereka boleh bersabar. Kan itu mereka mengajak manusia kepada Allah. Sebab itulah jalan yang paling menuntut kesabaran. Tetapi kita nak ajak orang main bola, tak perlu nak sabar sangat. Nak ajak orang main pun tak perlu sabar sangat, sebab ramai yang nak nyahu. Tapi kita nak ajak orang sembahyang, perlukan kesabaran. Atau pada anak-anak keluarga kita sendiri, Allah berfirman, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Suruh keluarga kamu solat dan sabar. Kerana bila kita suruh je kebaikan, ia menuntut kesabaran. Kita cegah je kemungkaran, menuntut kesabaran. Yang mampu melakukan dua perkara ini, amar ma'ruf nahi munkar, ialah orang yang punya kesabaran yang tinggi. Mereka adalah para Nabi dan para Rasul, dan yang mengikuti jejak langkah mereka. Jadi sejauh mana kita sabar ajak orang buat baik, sejauh mana kita sabar cegah orang buat jahat. Jangan cakap orang jauh lah, anak beranak kita je. Kita akhirnya kata, tak apalah Ustaz, tegur pun sama juga, tak tegur pun sama juga. Akhirnya sabar kita hilang. Berarti kita gagal dalam ujian. Kalau sabar menjadikan kita tidak pernah rasa bahawa tugas kita selesai. Ada orang terus kita katakan melepas diri. Ada orang kita sebut basuh tangan dan basuh kaki. Saya dah tak peduli, ikut dia lah. Tapi tidak kepada manusia yang bersabar di kalangan khawas ini. Mereka tak ada istilah basuh tangan, basuh kaki, berlepas diri. Mereka berdiri di hadapannya sebagai orang yang bertanggungjawab sampai mati. Sampai mati. Ini kesabaran mereka. Dan bagaimana orang yang bersabar ini, Allah Ta'ala menyatakan mereka sentiasa bersama Allah. Allah Ta'ala berfirman, innallaha ma'as sabirin. Allah bersama mereka. Ini disebut sebagai ma'iyyatullah. Ma'iyyatullah, mana orang ni dengan Allah dia tak berpisah. Kita tuan-tuan bila dapat nikmat banyak, orang macam kita lah, orang awam, berpisah dengan Allah. Alhamdulillah lah ada azan ingatkan kita bahawa ada panggilan Allah. Padahal panggilan Allah itu setiap masa. Tapi orang macam kita dengar bang, itu pun nasib kalau dengar bang. Kalau bang pun tak dengar, azan pun tak dengar, maka apakah dia menerima panggilan Allah dalam dirinya? Bila azan ini sunat dikuatkan dengan sepakat ulama, bahkan tempat yang dia tak azan boleh diperangi. Azan ini tuan-tuan kalau sejak hukumnya sunat, tapi ia bersifat fardu kifayah. Bila kita katakan satu tempat tadi tak ada orang azan, maka negeri dan negara itu boleh diperangi. Dan satu peristiwa, bila mana ada satu kabilah minta Nabi SAW hantar wakil untuk pungut zakat, sebab mereka jauh nak ke Madinah Al-Munawwarah. Maka Rasulullah pun hantar. Bila orang ni dia nak pergi kutip zakat di tempat yang Rasulullah SAW suruh, waktu dia pergi, dia tengok orang keluar ramai, maka dia cukup takut, sebab dia ni nak kutip duit. Dia fikirkan bahawa orang ni mungkin nak pukul dia kot, sebab nak kutip duit. Walaupun ia zakat, dia memang sebab ni pun baru masuk Islam, entah apa, ya, fikirnya bukan-bukan. Maka dia balik, dia kata, ya Rasulullah, dia orang tak nak bayar zakat, bukan dia cuba nak aniaya saya. Hanya dia melihat orang tu ramai keluar kat kampung, dia patah balik. Maka Nabi SAW menghantar kepala tentera Islam
pergi kat kampung tersebut untuk memeranginya kerana mereka tak nak bayar zakat. Lalu waktu mereka kepung, dan menjadi kebiasaan umat Islam, mereka akan serang selepas subuh, lepas sembahyang subuh. Mereka tak serang sebelum subuh, nanti subuh hilang. Lepas salat subuh barulah irarah. Irarah artinya buat serangan. Waktu sedang mereka tunggu, tiba-tiba dengar azan. Lalu mereka mula confuse. Takkan orang yang tak bayar zakat nak azan? Mungkin salah faham. Lalu mereka pun pergi ke kampung tersebut, bertanya khabar. Kata mereka, kami menunggu orang yang kutip zakat, tapi dia tak datang-datang. Maka laporan dibawa pada Nabi SAW, bahawa penduduk negeri ni bukan tak nak bayar zakat, dia nak bayar zakat. Lalu ditanya balik pada orang yang buat report, sehingga turun ayat, Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Dan suratul Hujurat ayat ke-6. Wahai orang beriman, kalau datang pengkhabaran fasik, maka hendaklah kamu menelitinya. Bimbang-bimbang kamu tersilap hukum, lalu kamu menyesal dengan perbuatan kamu. Maka Rasulullah tanya, kenapa kamu waktu aku hantar orang pungut zakat kamu keluar ramai-ramai? Jawab mereka, kerana kami gembira, kami nak sambut dia. Kami bukan nak takutkan dia, kami gembira nak bagi sambutan negara kepada wakil Nabi SAW. Tuan lihat bagaimana lafaz azan tadi, hebat. Kalau tidak, tak azan, mungkin diperangi dan terbunuh orang yang tak bersalah. Jadi bila kita sebut tentang sabar dan kaitan dengan azan, orang-orang yang sentiasa bersabar, sentiasa panggilan Tuhan ada dengan dia, bahkan munajat kepada Tuhan sentiasa bersama dengan dia, berbanding orang yang tidak bersabar. Orang ni saya katakan dia mungkin jauh daripada panggilan Tuhan. Maka alhamdulillah kita katakan kita ada azan yang ingatkan kembali pada dia. Allah memanggil kamu. Allah memanggil kamu. Allah berkata melalui lisan setiap pada muazzin seluruh dunia, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Ini panggilan. Yang panggilan ini sebenarnya bagi mendidik kita untuk sentiasa bersama Allah. Umpama seorang ibu waktu memanggil anak dia, ia bukan sekadar makna panggilan supaya anak itu terus berada dalam dakapan ibunya. Kita panggil anak kita, Mang sini, maknanya berada dalam dakapan kita, penjagaan kita. Dan dia, supaya dia senantiasa tahu kita bersama dengan dia. Maka orang yang bersabar ini, dia ada ma'iyatullah, Allah bersama dengan dia. Dan bagaimana mereka tak suka sabar, sedangkan Allah mengatakan yang paling Allah sayang orang sabar. Allah berfirman, innallaha yuhibbus sabirin. Allah cinta, suka orang sabar. Tetapi bila kita sebut sabar ni, ialah orang yang tak mengeluh, orang yang tak tunjukkan sifat putus asa, orang yang tidak berhenti berharap, bergantung pada Allah, orang yang melihat bahawa setiap kesusahan ada jalan keluar, orang yang sentiasa melihat pahala atas ujian ini. Ihtisabu ajr. Tak apalah Allah, kadang-kadang kita ni pahala tak cukup, maka datang ujian ni nak cukupkan pahala. Dia nampak pahala, mudah-mudahan Allah beri pahala yang banyak pada saya dengan ujian ini. Sebab itu dalam doa kita berdoa sebagaimana Rasulullah SAW ajar, wa'jurni fi musibati, ya Allah berilah pahala pada ujian ini. Ini orang sabar sebab dia mula harapkan pahala. Bila orang sabar harapkan pahala, maka Allah pun suka. Kalau kita harapkan dunia, Allah tak suka. Kalau apa kita buat ni, kita harap dunia, dia dapat banyak tu, banyak ni, pangkat tu, pangkat ni, Allah tak suka. Kerana itu bukan lagi, orang ni belum lagi berada dalam kecintaan pada Allah. Sebab apa yang dia suka itu semua orang suka. Orang kafir suka. Dapat dunia, bukan penanda aras. Tapi seorang yang bila mana dia gembira dengan pahala, itu penanda aras bahawa orang ni disukai oleh Allah. Dan kita tahu macam kita sebut pada awal tadi, pahala paling banyak diperoleh oleh manusia ialah sabar. Sehingga kata mereka, kalau tidak kerana ujian-ujian kat dunia, kita akan datang akhirat kelak dengan keadaan muflis, tak ada amalan. Dengan rahmat Allah,
Allah datangkan ujian. Maka dengannya kita dapat pahala banyak. Tentu kalau nak kira pahala-pahala kita ibadat tak banyak. Semayang pun kelain. Semayang pun lain. Kita mengaji Quran pun kelain. Banyak kelain kita. Fokus kurang. Fokus kita kurang. Tapi bila datang ujian Allah, berupa apa yang kita tak suka tadi, maka itulah pahala yang banyak kita dapat. Allah datangkan ujian orang hutang kita tak bayar, itulah pahala kita. Allah datangkan ujian orang fitnah kita walaupun kita nak buat baik, itulah pahala kita. Allah datangkan ujian dengan kehidupan kita yang bermasalah. Kadang-kadang rumah tangga kita, kadang-kadang anak-anak kita. Bila anak-anak kita tinggalkan kita, anak-anak kita tak dengar cakap kita, itu semua pahala. Maka orang-orang beriman tahu bahawa ujian ini tanda Allah nak angkat dia untuk menjadi golongan yang dicintai oleh Allah. Sebab itu mereka suka dengan ujian. Dan kenapa mereka suka kepada sabar? Kerana ia adalah syurga. Syurga. Siapa pun bersabar, syurga. Bila Rasulullah kata pada seorang perempuan, dia ngadu, ya Rasulullah, saya sentiasa kena ganggu, kena rasuk, doalah biar saya sembuh. Nabi sama-sama cakap macam ni, in sabarti walaki jannah. Kalau kamu sabar, dapat syurga. Dan kalau kamu nak suruh aku doa pun boleh, tapi kalau kamu sabar, dapat syurga. Lalu perempuan ini tak teragak-agak, lalu berkata, ya Rasulullah, asbir, saya sabar. Tuan-tuan, setiap kali kita sabar, maka syurga menghampiri kita, sampailah kita melepasinya. Orang bersabar, maka Allah Ta'ala dekatkan dia dengan syurga. Sehingga kalau Allah kehendaki, Allah boleh tunjukkan syurga padanya. Dan ini yang berlaku kepada seorang wanita yang hebat, Asia binti Muzahir. Dia sabar dia, akhirnya Allah perlihatkan syurga, maka dia tersenyum, yang menjadikan kegilaan Firaun. Bengong Firaun. Aku duduk seksa dia siang malam pagi petang, tiba dia senyum. Asia binti Muzahir senyum dalam ikatan seksaannya yang dilakukan oleh suaminya sendiri, Firaun. Kenapa dia nampak syurga? Maka dia berdoa, Rabbi ibnili indaka. Bila Allah Ta'ala menceritakan doa Asia, Rabbi ibnili, binakan bagiku baitan fil jannah, istana di syurga, wa najjini min fir'auna wa amalihi, wa najjini min al-qawmi adh-dhalimin. Rabbi ibnili indaka baitan fil jannah, ya Allah, binakan bagiku istana dalam syurga. Kenapa dia cakap macam tu? Kata para ulama, Allah buka hijab sehingga dia nampak syurga. Wala Asia bukan Nabi, bukan Rasul, dia golongan khawas. Sepakat ulama, Asia ni bukan Nabi, bukan Rasul, wanita yang hebat kerana sabar. Ternyata kalau kita baca sejarah, orang-orang yang hebat ini semuanya kerana dia memiliki sabar. Bukan kerana banyak ibadatnya, bukan kerana banyak dia buat sekian-sekian, tapi banyak sabar. Dia angkat darjat, macam kita ceritakan semalam, Masyitah, kerana sabarnya. Sehingga Rasulullah mencium wangian kuburnya ketika mana Rasulullah melakukan Isra Mi'raj. Nabi cium. Bayangkan Rasulullah duduk kat mana, kuburnya duduk kat mana, tapi harumannya sampai ke hidung Rasulullah. Hadhihi raihah tayyibah. Wahai Jibril, ini bau wangi daripada mana? Ternyata daripada seorang perempuan yang sabar. Kita baca kisah Sumayyah, seorang perempuan yang sabar sehingga syahid. Apa pun tuan-tuan baca kisah orang hebat, mereka ialah golongan yang punya sifat sabar, yang tak mampu dicontoh atau tak mampu untuk dibandingkan dengan orang lain. Kenapa golongan Khawarij cukup suka bersabar? Kerana mereka nampak dekatnya Allah dengan mereka. Maka antaranya adalah syurga sebagai tanda redha Allah. Sebab dalam hadis kursi Allah Ta'ala berfirman, wahai syurga, engkau redhaku, engkau rahmatku, yang aku rahmati denganmu hamba-Ku yang aku kehendaki. Tentu orang-orang beriman dia suka syurga sebab apa? Kita kalau sekarang dalam keadaan kita orang awam, suka syurga sebab makanan banyak. Banyak makanan kan, dan syurga saat kita makanan banyak. Syurga ada nikmat itu, nikmat ini. Ya, pada permulaan kita nampak macam ni. Orang-orang khawas, mereka cinta syurga kenapa? Kerana itu redha Allah. Umpama seorang suka hadiah,
Bukan kerana hadiah itu, tapi kerana orang tu redha pada dia dan beri hadiah. Tentu orang bila kita tengok dia appreciate kita, menghargai kita, dia pun beri hadiah. Kadang-kadang kita tak tengok hadiah tu, kita suka dia beri hadiah tu. Mungkin si isteri digembira kerana suami beri hadiah, kerana suami ingat pada dia beri hadiah. Mungkin bukan kerana hadiah tu, dia pun boleh beli hadiah tu. Kita kalau cerita orang bagi hadiah, tuan-tuan, kita pun boleh beli hadiah tu. Tapi kenapa manusia setiap kali dapat hadiah dia gembira? Walaupun hadiah yang diberikan dia boleh beli banyak pada tu. Kalau orang beri saya hadiah jam sebagai contoh, saya pun boleh beli jam. Boleh belilah. Kalau orang hadiah saya kereta, kata, saya pun boleh beli kereta tu. Tapi kenapa setiap kali kita dapat hadiah kita gembira? Dan orang beri hadiah pun dibungkung dalam kotak, rebeng, sekian beri. Kita dapat seronok. Sementara lagi hari-hari yang memang kita letakkan ia nilai tertinggi kita. Nilai tertinggi kita, mungkin hari jadi kita, mungkin hari ulang tahun perkahwinan kita, mungkin hari-hari yang setengah manusia lihat dia penting. Maka bila dapat penghargaan dia rasa lebih hebat. Tentu hari yang paling penting dalam hidup kita, hari di mana Allah redha kita dan Allah beri kita syurga. Orang-orang khawas melihat syurga itu ialah tanda pada redha Allah, bukan kerana benda dalam tu. Redha Allah. Syurga itu bila mereka kata Allahumma inni as'aluka jannah, ya Allah aku mohon syurga, yang ni redha-Mu sehingga aku dimasukkan dalam syurga. Sebab tak ada seorang pun yang Allah masukkan dalam syurga itu di kalangan Allah yang tak redha. Allah, orang yang Tuhan tak redha, tak ada. Semua yang masuk syurga, semua orang yang Allah redha dan sayang. Allah sayanglah masuk dalam syurga. Maka kita bila dapat syurga, bukan dapat rasa dekatnya syurga dengan kita, tanda Allah Ta'ala sayang. Tentu di antara tanda bila Allah Ta'ala nak gembirakan orang beriman, maka dirasakan dirinya dekat dengan syurga Allah, sehingga dia rindu untuk bertemu dengan Allah. Dan di antara kelebihan orang sabar, sehingga dicintai oleh golongan khawas, sebab di dalamnya ada 3 berita gembira dari Allah. Salasu basyair, atau salah satu basyair. Ada, kita katakan salasu basyairillah, ada 3 berita gembira Allah. Kan Allah sebut pada orang sabar. Ulaika alaihim salawatun min rabbih wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah orang yang mendapat keampunan Allah, satu, dan mendapat kasih sayang Allah, rahmat. Dan mereka dah sentiasa dalam jagaan Allah, muhtadun. Allah jaga. Tapi bila kita sabar, Allah jaga. Kalau kita tak sabar, Allah tak jaga. Siapa yang ingin Allah jaga dia, maka sabarlah. Kena ujian apa pun sabar, Allah jaga. Lagi mana kita berada dalam kesabaran, lagi itu kita dalam penjagaan Allah. Kalau kita keluar je daripada sempadan sabar, maka Allah tak peduli kita dengan siapa. Sebab itu disebut hadis ini, siapa yang tidak sabar dengan ujianku, tidak redha dengan ujianku, tidak bersabar dengan balaku, cari Tuhan lain untuk jaga dia. Aku tak nak jaga dia. Walau kita tahu tidak ada Tuhan lain melainkan dia. Jadi orang yang cuma dakwa kosong, saya cinta Allah, tunggu ujian datang. Seorang kata, saya cinta Allah, saya sayang Allah. Kita katakan padanya, tunggu ujian datang. Saya perkataan kamu benar macam kamu cakap. Maka Allah tak akan biarkan siapa pun bercakap cinta Allah. Apatah lagi kalau dia mendakwa di khalayak ramai, melainkan Allah datangkan ujian sehingga benar-benar dia memang cinta Allah. Sehingga semua kita jadi saksi betul dia cinta Allah. Saya kenal dia. Dia dapat ujian tu dia sabar, dia dapat ujian ni dia tenang, dia dapat ujian tu dia pasrah pada Allah. Ya, dia orang yang benar-benar cintakan Allah. Maka dalam kita menjalani jalan menuju Allah Ta'ala, ingat, perisai yang paling penting untuk kita pakai adalah sabar. Siapa yang cuma cakap tapi tidak mau bersabar, dia akan terkeluar dengan cepat. Sabar ni tuan-tuan kita kena minta. Wa ma sabruka illa billah. Tiadalah sabarmu melainkan kerana kurniaan Allah. Sebab tu kita tengok ada orang, dia ada masalah sikit pun dia tak boleh sabar. Kenapa? Allah tak beri dia sabar tadi. Ada orang kita jumpa dengan ujian berat, dia boleh sabar. Kematian anak, kadang-kadang mati anak tu sekaligus 5 orang. Bukan seorang mati sekaligus. Tapi dia sabar. Orang ni betul cinta Allah. Walaupun kita tengok pakaian ni biasa je. Biasa. Dia mungkin tak tunjuk pakaian tertentu. Biasa. Tapi kita tahu orang ni cinta Allah. Kalau dia tak cinta Allah, dia tak boleh sabar. Sebab itu tuan-tuan kita nak kenal, nak kawan dengan orang,
Kawanlah orang yang bersabar. Kalau dia boleh sabar dengan ujian Allah, dia boleh bersabar dengan keindah kita. Tapi kalau kita kawan dengan orang tak sabar, maka kita pun dengan cepat ditendang keluar. Dia pun tak akan mudah sabar dengan kita. Sebab seorang yang kita nak cari kawan yang baik tadi, dia ada sifat sabar dengan kita. Bahkan dia ada satu sifat yang sanggup memberi mudarat pada dirinya untuk beri manfaat pada kita. Maka orang ni orang yang patut menjadi sahabat dan kawan kita. Kemudian kata Syekh, patuhilah Allah. Patuhilah Allah sebagai Tuhanmu, jangan pandang yang lain. Dan apa pun yang ditakdirkan, sama ada bersifat baik ataupun tak baik, yakni bersifat kita suka atau tak suka, apa sahaja, maka kita terima. Atau bila kita dapat nikmat, maka kita terima ujian ini, kita sabar dalam mendapat nikmat. Kata ulama, ya, kita faham tentang bila kita kena musibah nak sabar macam mana. Sabar macam mana? Okey, tahan diri, jangan cakap bukan-bukan, jangan tolak takdir Allah, terima, lihat hikmah, beristighfar, banyakkan berzikir, banyakkan bertaubat, lihat hikmah untuk baiki diri bila datang ujian. Tapi isunya ialah bila kita datang, Allah takdirkan kita benda yang kita suka. Kita pun dapat naik pangkat setinggi-tingginya, kita pun dapat harta sebanyak-banyaknya. Baik, kita juga kena sabar. Macam mana? Pastikan semua nikmat yang Allah bagi jangan letak pada tempat haram. Itu sabar kita. Jangan. Satu pun nikmat yang saya dapat, kalau hari ni saya berniaga untung banyak, 1 sen pun saya tak akan letak tempat haram. Semua tempat halal. Orang ni bersabar dalam menguruskan harta. Yang kedua, orang dapat nikmat, macam mana nak sabar? Jangan sesekali menisbahkan nikmat pada diri kita, katakan ia datang dari Allah. Orang yang cakap macam tu, dia bersabar dalam nikmat. Dia bersabar dalam nikmat. Yang ketiga, pastikan apapun nikmat yang kita dapat tidak melalaikan kita dari ingat Allah. Tidak melalaikan. Orang ni sabar dengan nikmat. Sebab itu kata ulama, ramai orang boleh bersabar dengan ujian, tak ramai orang boleh bersabar dengan nikmat. Akhir dapat nikmat sikit, dia dah lupa Tuhan. Biasa ke masjid, tak ke masjid dah dia. Biasa ke surau, dah tak ke surau. Biasa dengar kuliah, dah tak dengar kuliah. Baru dapat nikmat kecil, dia dah lupa. Jadi kalau cara kita nak bersabar dengan nikmat Allah, kita katakan tadi bahawa jangan letak pada perkara yang haram, jangan nisbahkan pada diri kita, nisbahkan pada Allah. Jangan kita lalai dengannya. Jangan lalai. Patut semayang zuhur 1:30, dia bantainya pukul 4:30 salat zuhur. Bapak dengan asal. Kenapa? Sibuk saat lepas berniaga, bisnes, kena meeting tu. Kalau awak ni tak bersabar dengan nikmat, kalau awak bersabar dengan nikmat, niscaya waktu solat, niscaya waktu ibadat tidak akan menjadi waktu kejaran kamu, tapi ialah jadual kesibukan kamu. Kalau kita letak meeting tu jadual kesibukan, sembahyang yang kita kejar-kejar ni, tidak, dia solat itu, dia berada dalam jadual kita. Dia bukan berada dalam kalau sempat solat, bukan, dia dalam jadual kesibukan kita. Kita kalau kita sebut orang sibuk, kita faham maksud sibuk. Sibuk maknanya letakkan keutamaan pada benda dia nak buat, dan dia akan tolak ke tepi benda yang dia tak nak buat, maka dia namakannya sibuk. Tentang solat, mesti dalam perkara kesibukan kita, dalam jadual kita. Kita ada appointment dengan orang besar ni, dengan Datuk ke Tan Sri ke pukul 2 petang, contoh. Lepas tu 3 petang kita ada meeting dengan staff kita. Pukul 5 petang kita ada coaching pula dengan go pioneer baru-baru ni masuk bisnes, contoh. Sibuk ni, berjadual solat kat mana? Tengoklah sempat kita masuk kat mana. Kamu bukanlah orang yang bersabar dengan nikmat. Sebenarnya jadual solat atau jadual ingat Allah itu dalam jadual kesibukan kamu. Saya pukul 1:30 sampai 2:30 ingat Allah, sembahyang, zikir, baca Quran. Lepas 2:30, 3:30 ke meeting. Dia masuk dalam jadual. Dia cakap dengan PA dia, ingatkan saya. Itu jadual saya. Ni PA ingatkan dia, bos ada mesyuarat sekian pukul, bos kena jumpa orang ni sekian pukul. Sembahyang tak diingatkan. Tentu kalau tak diingatkan, dia ingat tak apa, memang dia pun tak ingat. Saya tak lupa, saya tak sembahyang lagi. Dia tak sembahyang lagi, dia lupa, dan dia tak minta orang diingatkan dia. Dan dia juga berkawan dengan orang yang tak akan ingatkan dia. Kita tuan-tuan bagus mak kita ni, mak kita, ayah kita. Biasa kalau kita balik, mak tanya, dah solat belum? Soalan dia. Pertama kita balik lewat, dia akan tanya 2 soalan. Dah makan belum? Dah solat belum? Solat belum? Belum solat? Solat.
Mak kita ingatkan kita, kerana dia tahu pentingnya solat. Kalau kita ada mak ayah macam ni, kita ada pengingat yang baik. Yang saya kata malang kita ni ada PA, semua benda kita suruh peringat, bab solat tak peringat. Sedangkan kita tahu kita lupa. Ada hamba Allah, saya duduk sibuk tak pernah sempat solat. Saya kadang sembahyang asar kat maghrib kat isyak. Saya kata awak kena letakkan solat dalam jadual kesibukan awak. Ya, dia menangiskan dia tak sempat solat, dek sibuk. Saya kata sesibuk mana pun, bila awak tak letakkan solat dalam kesibukan, maka awak akan jadi huru-hara. Solat tu ataupun ibadat, ingat Allah, memang dalam jadual kesibukan kita. Contoh misalnya kuliah, kita tak boleh sebut kuliah ni kalau sempat saya kuliah, Ustaz tak sempat saya tak pergi. Bukan itu dalam jadual kesibukan kita. Sehingga kalau nak jumpa tak boleh, ini waktu saya kuliah, ini kesibukan saya, awak jangan usik. Tapi kalau kita tak masukkannya, maka kita akan cepat lalai dari Allah. Orang yang tak masukkan jadual ingat Allah dan jadual harian dia akan cepat lupa Allah. Sebab tu bila kita dengar saya tak dang nak buat ni, tak dang. Yang awak tak dang buat tu semua yang akan beri manfaat besar pada akhirat awak. Yang awak sempat ni belum pasti, dunia pun belum pasti awak untung. Jangan kata akhirat. Saya nak jumpa bincang projek, belum tentu dapat tu. Belum tentu dapat. Ada seorang hamba Allah, tuan ni ajak bincang projek waktu solat. Maka dia kata, boleh tak lewat? Saya ada urusan saya. Lewat. Dia duduk fikir ataupun ramai orang fikir awak dah lewat, mesti tak dapat lah. Dapat projek antarabangsa. Bukan projek cikau-cikau ni, antarabangsa. Tapi dia yakin masa dengan Allah itu waktu berniaga paling untung sekali sebenarnya. Kita duk janji dengan orang, untung belum pasti. Bila kita berjanji dengan Allah, waktu dengan Allah, inilah waktu perniagaan untung paling besar sekali. Hanya orang bodoh menolaknya. Maka dia memilih untuk solat dulu. Saya solat dulu. Kalau ada rezeki saya ada. Kalau tak ada, sudah. Sebab berrezeki itu Allah. Kata dia buat macam biasa solat. Kemudian barulah ada pertemuan. Ya, dengan izin Allah maka dia dapat. Cuma orang tu tanya dia, biasa saya tengok orang, kalau saya berjanji dia tak akan tolak janji ni. Dia mesti tak akan tangguhkan. Tapi kenapa awak tangguhkan? Kata dia, sebab saya orang Islam, saya kena tangguhkan kerana urusan ibadah. Lalu orang ni kata, orang lain pun orang Islam juga. Ya betul, dia orang Islam, tapi saya orang Islam yang terbaik. Kerana orang Islam terbaik buat macam tu. Tetapi orang Islam terbaik mengingati Allah ialah jadual wajib dia, bukan jadual pilihan. Bukan juga jadual yang bila mana sempat kita buat. Kalau ada orang boleh buat jadual dunia, bukan jadual pilihan, itu jauh wajib awak buat. Rutin kita lepas subuh mesti jogging, wajib buat. Macam mana saya kena jogging juga 20 minit, 25 minit. Paling kurang 5 km. 5 km saya perlu habiskan 20 minit. Itu wajib saya buat sebelum apa-apa. Itu rutin wajib. Tak ada orang boleh ganggu saya. Tetapi apakah nilai itu lebih rendah daripada nilai ibadat pada Allah? Jadi siapa pun kalau tuan-tuan tengok, dia tak letakkan jadual mengingati Allah sebagai jadual kesibukan, orang ni tidak bersabar dalam nikmat. Dia tuan baru bagi nikmat sikit, dia tak mampu sabar dengan nikmat, sehingga dia terus beri alasan dunianya untuk sibuk dari akhirat. Sepatutnya dia beri alasan sibuk akhirat untuk tidak berurusan dengan dunia. Tapi siapa yang boleh buat zaman ini? Zaman ini siapa yang kita boleh dengar orang berkata, saya ada urusan akhirat, maka saya tak sempat urusan dunia. Zaman dulu benar ada, sehingga Allah Ta'ala ingatkan sahabat. Allah sebut dalam Al-Quran dan surah Al-Qasas, وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةِ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ. Kata Allah, hendaklah kamu cari segala kurniaan akhirat yang Allah berikan pada kamu, tapi jangan lupa dunia. Allah ingatkan orang beriman, jangan lupa dunia. Dek sibuknya cari akhirat. Hari ni tuan-tuan kita terpaksa cakap terbalik. Dunia-dunia juga, jangan lupa akhirat. Akhirat di downgrade kan. Dulu waktu Allah Ta'ala firmankan pada sahabat yang hebat, bila mereka benar-benar cari akhirat sehingga mereka buang dunia, benar-benar buang, maka Allah Ta'ala tegur mereka. Allah kata, wabtaghi fima ataka Allahu darul akhirah. Ya, cari segala kurniaan akhirat, tapi wala tansa, jangan lupa nasibaka minad dunya,
juga bahagian kamu dari dunia. Hari ni tuan-tuan, dengan lemah agama, kita terpaksa bercakap terbalik daripada apa yang Allah sebut. Sibuk-sibuk juga dunia tu, akhirat jangan lupa. Jangan lupa maknanya sikit dalam peringatan kita. Dan kalau begitu, kita bukanlah golongan orang yang sabar. Kita tak sabar dalam mendapat nikmat. Kemudian kata Syekh, faham Islam betul-betul, barulah kamu akan faham iman. Faham iman betul-betul, kamu akan faham yakin. Ini dia punya turutan, maratib. Arab sebut atau kita sebut maratib. Maratib, yakni darjat dia. Seorang dia bermula dengan Muslim. Apa maksud Muslim? Tunduk, patuh, semua perintah Allah. Kemudian dia akan pergi pada mukmin. Apa itu maksud mukmin? Dia meyakini. Dia yakin setiap benda dia buat ini lebih baik. Sebab setiap perkara yang dia buat ini lebih menguntungkan. Pada peringkat ini ialah dia melihat dunia, tapi akhirat itu lebih untung. Maka dia mukmin. Sehingga peringkat yakin, dia melihat tidak ada yang untung melainkan akhirat. Tak ada. Dia tak ada pilihan lain melainkan dia lihat akhirat. Tentu ini berlaku pada kita bila waktu kita sakit. Bila kita sakit, kita nampak tak nilai dunia? Nampak tak waktu tuan-tuan sakit, saya sakit, nampak tak nilai yang dunia? Tengok makanan pun kita tak selera. Biarlah orang angkat segala benda paling sedap tak dunia letak, kita giling kepala. Man, inilah makanan yang kamu nak dulu. Ni makanan ni masuk surat khabar ni. Orang beratur ni, viral. Tapi waktu itu kita tak nak. Tunjuklah segala dunia waktu kita sakit, kita akan tolak. Kenapa jadi macam tu? Kita sudah meyakini. Yakin kita bahawa kita akan kembali pada Allah. Seorang bila dia rasa nak mati je, maka tawar dia dengan dia. Tawar tak ada. Kalau tuan-tuan tahu nak mati sekarang, lagi 15 minit tuan-tuan akan mati, ada tak syahwat kita dengan dunia? Tak ada. Maka itulah gambaran yakin kita. Tak ada syahwat dengan dunia? Ya, tak ada. Langsung tidak ada syahwat dunia. Umpama begini, tuan-tuan sekalian, kita tengok orang buat kek, comel kek itu, sedap. Kita suka makan kek. Kek apa sedap ni? Ni kek carrot ni, kek lobak, kek mangga. Kita tengok, oh sedap. Lalu sebelum lepas disiap, dia pun sembuh racun. Reset dia tak. Tuan-tuan tengok. Tuan-tuan nak tak? So, tadi kita nak racun lah, tak nak. Kita kadang-kadang tengah dia buat sup tu, perlu dia menitik satu je. Oh, tak nak. Tuan-tuan nak makan? Tengah table Cisyahna itu, perlu dia jatuh. Depan mata kita tengok. Kita dari kembang tekak lah. Tak boleh makan. Kita nampak kecacatan dunia, kita tak nak. Ya, kita mungkin hidangkan pada orang, tapi tidak. Tak berani kita. Saya tengok sikit. Kalau peluh dia dah tu setitik, saya dah tak selera makan. Jangan kata kalau benda lain lebih teruk. Dia bersin pula depan tu, nampak kembur. Ish, tak boleh. Biar orang kata sedap, ni viral ni. Saya kata barangkali sebab ni dia viral. Sedapnya sebab tu barangkali. Kita tengok. Saya yang tahu, saya mula meyakini dia tak ada apa-apa. Itulah gambaran yakin. Orang macam kita, tuan-tuan, akan yakin bila kita sakit. Bila kita akan tempuhi benda ni lah tua. Kita pun nampak tak ada apa dah, Ustaz. Kita ni, Ustaz, tak ada benda dah nak, Ustaz. Kereta pun dah tak nak, dah tua. Rumah pun dah tak naik tingkat atas, nak suruh anak-anak buat tingkat bawah. Ajak jalan lah, tak jalan, Ustaz. Uzung, kecing, berak, tak boleh. Saya nak duduk rumah je. Masa kata ni, pakcik, tempat ni lawa ni, Maldives kita nak ajak. Tak payahlah Maldives. Aku duduk kat rumah, dia pun dah seronok. Segala benda tawaran dunia, dia tak nampak lagi nilai. Sebab dia berada pada marhalah yakin. Sebab tu bila Allah sebut dalam Quran, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, sembahlah Tuhanmu sehingga datang yakin. Apa itu yakin? Mati. Dan tafsiran yang masyhur ialah mati. Dan tafsiran sebahagian ulama ia adalah kita buang segala dunia, maka kita sembah Allah. Maka kita akan dirasa kemanisan. Tahu waktu kita semayang, kita duk fikir dunia, seronok ke solat? Macam tu. Tuan-tuan solat, tapi fikir nanti ada mesyuarat, nanti nak main bola, nanti nak pergi jalan, nanti nak pergi makan. Kita tak menyembah Allah dengan yakin. Orang sembah Allah dengan yakin, dia akan lupakan benda itu. Kemudian kata Syekh, bila dapat yakin,
maka kita akan lihat sesuatu dengan gambaran yang sebenar. Bila seorang yakin dia melihat sesuatu dengan gambaran yang sebenar, dia bukan lagi melihat atau mendengar ilmu, dia melihat ilmu. Apa maksud mendengar ilmu dengan melihat ilmu? Contoh macam kita dengar orang cerita tentang tempat cantik. Itu kita dengar, kita pun teruja dengan kita melihat tempat cantik. Kita dengar orang kena azab dengan kita melihat orang kena azab. Bukankah tak sama? Dengar sudah menggerungkan hati, melihat meyakinkan kita. Setiap benda kita akan nampak benda itu dengan mata kita. Segala benda itu datang keyakinan. Ini yang disebut dalam makam ihsan, makam yakin yang disebut oleh ulama. Anta'budallah ka'annaka tarah. Kamu sembah Allah macam kamu tengok Allah. Waktu ini tuan-tuan sekalian, kalau cerita neraka, kita macam nampak neraka. Waktu ini tuan-tuan, bila kita sebut syurga, kita macam nampak syurga. Waktu ini tuan-tuan sekalian, bila Allah Ta'ala beri amaran, Allah Ta'ala beri kepada kita ingatan, kita nampak dekatnya amaran itu dengan kita. Orang ni disebut dalam keadaan ainul yaqin. Dia bukan ilmu yaqin, dia naik pada ainul yaqin. Bukan ilmu yang didengar di telinga, tapi mata yang dilihat. Maka sebab tu orang ni, dia akan melalui satu fasa. Fasa yang dilalui ialah mimpi-mimpi yang baik. Para Nabi alaihissalatu wassalam, sebelum mereka menjadi Nabi, mereka melalui fasa mimpi-mimpi yang baik, sehingga datang wahyu pada mereka. Dan sama juga orang beriman, bila dia melalui fasa yakin, mimpi-mimpinya menjadi penenang diri dia. Tapi bukan untuk dia cerita ke orang, untuk bangga diri, tak. Tetapi orang ni paling suka untuk berkongsi mimpi dengan orang, tak. Sebagaimana seorang tak akan berkongsi isterinya dengan orang lain, dia cemburu dia. Bila orang yang saya katakan mimpi sikit, duk jajah satu Malaysia, orang ni bermasalah hati dia. Tapi orang yang disebut sebagai ahli mukasyafat, bila mereka bermimpi, mereka diam diri. Mereka tahu setiap mimpi itu fitnah pada orang jahil. Mereka mendiamkannya. Mereka tahu ini satu teguran Allah pada mereka. Mereka menikmati mimpi tadi untuk menambahkan keyakinan. Mereka mimpi tengok kiamat, mereka mimpi melihat neraka, mereka mimpi melihat semua benda-benda yang baik-baik, yang menambahkan keyakinan mereka. Orang ni yang akan mimpi jumpa Nabi. Orang ni yang akan mimpi untuk bertemu dengan apa yang Allah Ta'ala sebut, syurga. Sebenarnya dikisahkan Abu Isa At-Tirmidzi, siap malam dia bermimpi syurga. Iaitu penyusun kitab hadis Sunan Tirmidzi. Tiap malam, sehingga satu malam dia tak bermimpi, maka dia menangis. Kerana mimpi ada nilai besar di sisi mereka. Kenapa? Kerana hari itu dia tidak terkejut untuk melakukan qiyamul lail. Bukan solat subuh, qiyamul lail. Maka dia telah dihukum dengan tidak didatangi mimpi tersebut. Seorang berkata, kalau sekiranya aku tidak bermimpi bertemu Rasulullah satu malam saja, aku sudah gagu-gagu dengan keimananku. Setiap malam dia bermimpi. Tapi bukan untuk dia jadi sebaran. Habis ini kita cerita, Ustaz, ini sesudah berada di fasa terakhir kehidupan mereka. Mereka tak akan hebohkan pada pasal awal. Umpama kita bina bangunan, tetapi kita bila bina bangunan, apa kita buat? Kita tutup keliling, jangan orang nampak. Kan bahaya. Nanti batunya jatuh, itu jatuh, kena tutup. Itu standard biasa kalau tuan-tuan buat bangunan. Tahu-tahu siap. Pergi Kuala Lumpur 3-4 kali. Tak perasan ada bangunan lalu. Nampak adalah kawasan tertutup. Dah lama berbulan pergi, dah siap bangunan. Begitu perumpamaan orang yang dekat dengan Allah. Kebaikannya dalam pembinaannya dia akan rahsiakan. Bukan baru mimpi sikit, kebernya luar biasa. Macam dah peringkat wali tertinggi dah. Akhirnya duk buat fitnah pada masyarakat yang bodoh dan jahil. Dengan kenyataan-kenyataan. Tetapi mereka tak semudah itu. Rahsia, mimpi ialah rahsia. Kalau orang yang suka dedahkan mimpi pada semua orang, dia bukan orang yang boleh dijaga rahsia. Setiap mereka ni bila dapat mimpi, mereka akan pegang rahsia ni. Mereka tak akan ceritakan mereka kepada orang alim. Atau orang yang memang layak mereka cerita. Mereka tak akan sebarkan secara membabi buta macam tu. Kerana kalau kita dapat satu rahsia, takkanlah tuan-tuan nak umum dalam Facebook. Ada orang bisik saya satu rahsia, je saya nak kongsi. Saya bukan ahli amanah.
bukan orang yang jujur dalam rahsia Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kata Syekh, maka hati yang baik, maka dia mesti ada satu sifat. Tanda hati orang tu baik, dia ada satu sifat, dan sifat itulah sifat Allah. Apa dia? Pemurah. Kerana itu mereka menyebut satu kataan yang masyhur, takhallaqu bi akhlaqillah, berakhlaklah dengan akhlak Allah. Walaupun setengah mereka kata kita tak boleh nisbah perbuatan baik Allah itu sebagai akhlak, kerana akhlak itu satu disiplin yang kita kena ikut, kerana Allah lebih tinggi daripada akhlak itu, kerana Allah yang menciptakan akhlak ini, Allah yang menciptakan, yang mengilhamkan sifat-sifat ini. Tetapi dengan maksud semua sifat Allah perlu diteladani oleh orang beriman. Sebab itu kita hafal Asma'ullahul Husna, padanya sifat dan nama Allah untuk kita ikut. Antara ialah sifat Allah yang hebat itu ialah pemurah. Maka siapa yang tidak ada kemurahan hati, maka dia tidak layak untuk diangkat oleh Allah. Kerana Allah Ta'ala tak angkat orang yang kedekut untuk menjadi walinya, jauh sekali untuk menjadi nabinya. Nabi-Nabi alaihissalatu wassalam, mereka karakter sama, pemurah. Bukan sekadar pemurah ilmu mereka. Tidak ada seorang Nabi pun sembunyikan ilmu, dia kerana pemurah mereka. Sebagaimana tidak ada kalangan mereka yang sembunyikan harta, dia pemurah mereka. Kata Rasulullah, aku tak pernah menyimpan harta, hanya untuk tidak berikan pada kamu. Kalau aku ada, aku beri, aku akan berikan. Maka selagi mana tuan-tuan kita dalam perjalanan menuju Allah, kalau kita masih ada sifat kedekut, kita masih jauh dari Allah. Sampai kita ada sifat pemurah. Ya, paling kurang pemurah dengan keluarga kita, paling kurang lah tu. Paling kurang minimum pada orang yang terdekat dengan kita, biar isteri kita rasa kita pemurah. Ni bila tanya suami, okey, jakut Ustaz, tak hidung masing. Disamakan kita dengan tak hidung je. Tanya pada isteri awak macam, oh isteri saya jalan wallet pun tak bawa, nak tunjuk kedekut dia, wallet pun tak bawa. Sebab dia tak nak belanja, satu sen. Dia kata duit abang, duit saya. Itu syiar orang kedekut cakap macam tu. Dia kan masyhur orang cakap. Saya cakap atas nama kewajiban, sebab tu saya kata duit abang, duit saya. Tak, itu orang kedekut cakap macam tu. Bahkan saya kata tidak ada duit saya. Mereka semua untuk ketaatan pada Allah. Ketaatan pada Allah lah yang menjadikan saya berkongsi. Akhirnya kita lihat Khadijah. Khadijah tak kata pada Rasulullah, duit saya. Duit abang cari sendiri. Sehingga harta Khadijah memberi manfaat pada dakwah Nabi SAW. Dia belanjakan. Demikian juga kisah Sayyidah Nafisah yang terkenal, seorang wanita yang amat pemurah. Sehingga Imam Syafi'i rahimahullah mendapat pemurah Sayyidah Nafisah ini. Sehingga bila Imam Syafi'i datang, ini antara orang yang beri banyak pada Imam Syafi'i untuk dia meneruskan dakwahnya. Orang kaya yang hebat, dia mempunyai sifat pemurah yang tak boleh ditandingi. Bukan dia punyai harta yang tak boleh ditandingi. Itu bukan orang kaya yang hebat. Kaya yang hebat, sifat pemurahnya kita tak boleh tanding, kita tahu dia hebat. Bukan kayanya kita tak boleh tanding, itu tak hebat kalau dia kedekut. Dan orang yang benar-benar kita katakan ahlullah dekat dengan Allah, dia tidak diharamkan sifat pemurah. Pasti kalau kita tanya isteri dia, kita tanya anak, oh ayah saya cakap apa, beli je dia. Okey, pemurah. Jadi benda sekatan, dia lapangkan rezeki. Yang ini menjadikan seorang itu dekat dengan Allah. Tapi kalau kita ada kedekut, bila kita kedekut je tuan-tuan, ni antara tanda Allah benci kat kita. Sebab kita kedekut pada benda dunia yang Allah tak suka. Allah tak suka. Umpama kita macam simpan sampah dalam rumah. Siapa suka datang rumah kita? Kerana harta dunia itu jadi sampah. Bila dia tak beri manfaat. Bila dia beri manfaat, dia takkan jadi sampah. Ya, yang duduk dalam tong sampah tu kan asalnya benda yang kita cari sebelum kita buang dalam tong sampah. Bila kita rasa dah tak boleh guna, kita beli nasi semalam, nampak basi, buang tong sampah. Itu kan benda yang kita beli dengan harga sebelum jadi sampah. Ya, sama dengan dunia. Dunia ni dia jadi harga bila kita cari akhirat. Bila kita tak cari akhirat dengan dunia, dia jadi sampah. Dia tak akan bernilai. Bukan jadi fitnah, bukan jadi kerosakan. Sebab itu nak jadi dekat dengan Allah, lihat sifat pemurah kita kat mana. Kalau sifat pemurah kita jauh daripada capaian, kita masih jauh. Walaupun saya kata saya rajin solat dan sebagainya. Kerana solat akan melahirkan insan pemurah. Zakat juga melahirkan insan pemurah. Zikir juga melahirkan insan pemurah. Tidak ada satu pun ibadat melainkan akan lahir sifat pemurah. Sebagaimana lahirnya akhlak-akhlak yang lain. Maka kalau tidak ada pemurah
dan bagi kita. Bukan orang mengisyakan kita kedekut. Kita tuan-tuan masih jauh dalam pendakian kita menuju Allah Ta'ala. Wallahu bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.